Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Jerudong Park Medical Centre setelah selamat menjalani prosedur pembedahan penggantian sendi lutut kanan. Kolaborasi UTB dan pihak industri sangat penting bagi kesinambungan kesiagaan pelajar menghadapi alam pekerjaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berangkat meninggalkan Jerudong Park Medical Centre setelah selamat menjalani prosedur pembedahan penggantian sendi lutut kanan right total knee replacement pada hari Ahad 28 Rejab 1447 bersamaan 18 Januari 2026. Berangkat bagi mengiringi keberangkatan balik ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam dan ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Menteri-Menteri Kabinet dan Timbalan-Timbalan Menteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan rasa bersyukur dan ucapan terima kasih kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam di dalam dan luar negara, termasuk para pelajar serta pelbagai warga negara asing yang merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesembuhan yang segera, kesihatan yang sempurna dan keafiatan yang berpanjangan ke hadapan Majlis Baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya juga menzahirkan penghargaan yang mendalam dan merakamkan ucapan terima kasih kepada ketua-ketua negara dan kerajaan serta div-div kerabat diraja atas segala doa dan ingatan baik yang diberikan sepanjang baginda menjalani rawatan. Dalam masa yang sama, baginda juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pakar perubatan dan pasukan perubatan Jerudong Park Medical Centre serta pegawai dan kaki tangannya yang terlibat atas layanan yang amat baik sepanjang persemayaman baginda di sana. Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman di Jerudong Park Medical Centre, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan keceriaan dalam menjalani fasa pemulihan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan itu. Allahu khairun. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan sambutan Isra' dan Mi'raj. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Acara diselenggarakan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan itu diserikan dengan ceramah khas bertajuk Sembahyang Teras Model Insan Cemerlang. Jadi 700 tahun tunai. Lepas 6 tahun
Orang ramai berpeluang berwakaf mushaf UTB iaitu Al-Quran hasil tulisan tangan penulis tempatan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Ditubuhkan pada tahun 1986, Universiti Teknologi Brunei UTB terus mengukuhkan peranannya sebagai institusi pengajian tinggi berteraskan teknologi di negara ini. Bermula sebagai Institut Teknologi Brunei UTB, kini berkembang menjadi sebuah universiti yang menawarkan pelbagai program akademik dalam bidang teknologi, kejuruteraan, perniagaan dan sains. Laporannya bersama Nadira Haji Umar. Sepanjang 4 dekad penubuhannya, UTB telah memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi negara melalui penyediaan pendidikan berkualiti tinggi, penyelidikan yang relevan serta pembinaan modal insan berkemahiran. Komitmen berterusan UTB ini berjaya melahirkan graduan yang berkeupayaan, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran semasa serta masa hadapan. Perkembangan berperingkat UTB turut menyaksikan pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebagai sebuah universiti teknologi yang berwibawa. Pendekatan pelbagai disiplin yang mengintegrasikan program akademik yang ketat dengan pembelajaran berasaskan pengalaman sebagai sampingan. Ini termasuk memupuk budaya inovasi dan pemikiran kritis melalui inisiatif penyelidikan, projek kerjasama dan perkongsian dengan industri. Kerjasama di antara syarikat-syarikat dengan pihak UTB yang mana ini memberi peluang latihan dan sebagainya lah kepada graduan-graduan daripada UTB, di samping kemudiannya dapat menawarkan pekerjaan. Kerjasama di antara industri dan juga Universiti Teknologi Brunei adalah dengan memberikan pendedahan kepada mahasiswa dan mahasiswi tentang industri yang ada di Brunei. Jadinya dengan ada kerjasama ini dan juga pengalaman yang mereka perolehi daripada industri ini dapat memenuhi dan juga meningkatkan ekonomi negara. Seiring dengan kepesatan teknologi global, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, robotik dan otomasi, UTB terus bersikap tangkas dan berpandangan jauh. UTB mengintegrasikan teknologi baharu ke dalam kurikulum di samping memperkasa pembangunan profesional warga universiti. Penekanan turut diberikan kepada literasi data, pemikiran kritis, kreativiti serta etika dalam penggunaan teknologi. Kejayaan UTB mencapai kedudukan ke-578 dalam QS World University Rankings 2026 menjadi pengiktirafan antarabangsa terhadap hala tuju strategik UTB. Pencapaian ini mengukuhkan lagi peranan UTB sebagai peneraju pembangunan teknologi dan inovasi negara. Sejak ditubuhkan, UTB telah melahirkan lebih 5,000 orang graduan dalam pelbagai jurusan. UTB akan terus memberi penekanan kepada pengukuhan kualiti akademik dan penyelidikan, kerjasama strategik dengan industri serta institusi antarabangsa dan penerapan teknologi baharu serta kemahiran masa hadapan dalam kurikulum. Usaha ini adalah selari dengan keperluan revolusi industri 4.0 dan aspirasi wawasan Brunei 2035. Nadira Haji Umar melaporkan untuk Berita RTB. Sempena sambutan ulang tahun penubuhannya ke-40, Universiti Teknologi Brunei UTB melalui bahagian wakaf pendidikan telah mengatur inisiatif membuka peluang kepada orang ramai di negara ini berwakaf mushaf UTB, iaitu Al-Quran hasil tulisan tangan oleh penulis tempatan.
Di antara objektif pelaksanaannya adalah untuk mengumpul sumbangan pewakaf bagi penyediaan dan pengagihan naskah Mushaf Al-Quran UTB kepada kategori pengagihan yang telah dicadangkan di negara ini. Pengumpulan sumbangan wakaf Mushaf Al-Quran UTB dibukakan sehingga 18 Januari 2027. Selepas pengumpulannya, cetakan Mushaf UTB akan dimulakan dan setelah selesai cetakan, pengagihan akan dimulakan. Projek tersebut menyediakan platform digital iaitu e-wakaf bagi memudahkan orang ramai berwakaf secara dalam talian, cepat dan selamat tanpa mengira masa dan lokasi. Maklumat juga disediakan dan e-wakaf pada masa ini hanya menerima pembayaran secara dalam talian melalui debit. Untuk makluman bersama ianya dibagi kepada 3 proses, iaitu proses menentukan jumlah naskah wakaf yang dipohonkan, mengisikan borang keterangan dan ikrar pewakaf. Pada masa ini, e-wakaf hanya menerima pembayaran secara online dan menggunakan sistem pembayaran debit. Radio Televisyen Brunei RTB melalui bahagian pemasaran dan promosi terus membuka peluang baharu dan kolaborasi bersama syarikat-syarikat tempatan. Dalam usaha tersebut, RTB mengadakan hari terbuka RTB Prime Access petang tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadir Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB. Selain membuka peluang kepada syarikat-syarikat untuk mendapatkan pakej penajaan, objektif RTB Prime Access juga dihasrat memperkenalkan kepada syarikat-syarikat mengenai perancangan dan inisiatif RTB sepanjang tahun 2026, khususnya program TV, radio dan berita. Ia bertujuan memudahkan syarikat-syarikat mengenal pasti program sesuai dengan strategi pengiklanan dan penajaan mereka. Empat pelajar tahun 13 dan 2 pegawai dari Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan menyertai program persidangan Perikatan Pendidikan Strategik Asia Tenggara 2026. Program tersebut diadakan di Jakarta, Indonesia. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei pagi tadi bagi mengucapkan selamat berlayar, Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah. Dengan tema AI memperkasa pendidikan, program menawarkan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada para pelajar serta membuka laluan kepada perkongsian jangka panjang antara institusi pendidikan di Asia Tenggara. Sekolah Antarabangsa Brunei ISB dan syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menjalin perkongsian strategik untuk mengetengahkan negara Brunei Darussalam sebagai hub pendidikan antarabangsa selain memupuk kesetiaan jangka panjang melalui pendidikan, penerbangan dan penglibatan global. Perkongsian dimeterai melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Melalui MOU tersebut, ISB dan RB berusaha untuk menyokong mobiliti pelajar antarabangsa. Perkongsian itu juga diharap dapat membina pertalian dan kesetiaan jangka panjang, meletakkan negara sebagai tempat pilihan untuk pengajian, perjalanan dan kerjaya masa depan. Pejabat Alumni Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan bengkel bagi menyokong pelajar kurang upaya penglihatan. Inisiatif bertujuan menyediakan peluang kepada alumni universiti bersama-sama menyumbang pengetahuan, berkongsi kepakaran serta berinteraksi dengan para pelajar, kaki tangan dan komuniti universiti sekaligus memperkukuh amalan inklusiviti dalam komuniti.
Bengkel menawarkan strategi praktikal, pengalaman interaktif serta refleksi berpandu kepada para peserta bagi meneroka kaedah berkesan dalam menyokong pelajar kurang upaya penglihatan. Makan Fest 1.0 yang julung kali diadakan di negara ini menghimpunkan gabungan para pengusaha makanan tempatan dan Malaysia dengan objektif utamanya memperkenalkan kepelbagaian menu di samping menyokong perkembangan usahawan tempatan. Diadakan di kawasan Stadium Negara Hassanah Bolkiah, acara berlangsung sehingga Ahad ini bermula pukul 11 pagi hingga 12:30 malam. Lebih 130 pengusaha menyertai acara yang menampilkan kepelbagaian pilihan makanan serta memberikan pengalaman unik kepada pengunjung. Sambutan yang diterima amat menggalakkan. Menurut pihak penganjur, antara cabaran terbesar dalam penganjuran acara adalah pengurusan vendor luar negara khususnya dari segi logistik. Untuk make sure yang dorang itu benar-benar membawa kemari dorang punya produk dorang itu, menu dorang itu. So dorang memang fokus untuk make sure yang barang-barang dorang bawa tu semua sekali memang original dari sana. So itulah salah satunya cabaran yang paling besar. Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca terus komited dalam usaha memperkasa kanak-kanak istimewa melalui pelbagai program sepanjang tahun. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah di Pusat Kaca BSB Kampung Kiulap. Hadiah disampaikan oleh Datuk Paduka Haji Zainal bin Haji Momin yang di-Pertua Kaca. Majlis bertujuan menggalakkan penyertaan kanak-kanak kaca dalam pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan sepanjang tahun 2025. Selain itu, hadiah turut disampaikan kepada kanak-kanak kaca yang aktif mengikuti program luar pusat sebagai penghargaan atas penglibatan mereka. Pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Julai-Ogos 2026, sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei, Politeknik Brunei dan permohonan beasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah kendalian Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan akan bermula esok pukul 9 pagi. Tarikh tutup ialah pada 26 Februari 2026 pukul 3 petang. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau HIKAS. Sebarang pertanyaan, hubungi pentadbiran HIKAS melalui email atau talian seperti yang tertera semasa waktu pejabat. Permohonan bagi skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP bagi sesi akademik 2026-2027 akan dibukakan mulai esok 22 Januari bermula pukul 8.30 pagi dan akan ditutup 26 Februari pukul 4 petang. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa dalam kenyataannya menjelaskan pemohon yang berminat dikehendaki untuk memohon sekurang-kurangnya satu program yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam dalam negeri, yakni bagi pemohon yang belum mengikuti pengajian di mana-mana institusi melalui HIKAS. Pemohon juga dikehendaki menghadapkan borang permohonan yang telah lengkap diisi serta dokumen berkaitan melalui email SBPP dan menghadapkan salinan fizikal dokumen yang berkaitan termasuk borang permohonan SBPP dan HIKAS di Jabatan Pengurusan Biasiswa.
Borang permohonan boleh didapati melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan dan maklumat lanjut hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan di talian seperti yang tertera. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK melalui bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Bandar Seri Begawan melaksanakan satu operasi penguatkuasaan undang-undang di bawah operasi KAKAS JIPK 2026 yang menyasarkan rumah dan bilik-bilik sewa di Mukim Pengkalan Batu. Hasil operasi 4 warga negara asing ditahan dan dibawa bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. 3 daripada warga negara asing berkenaan juga dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan PAS lawatan, manakala seorang lagi dipercayai bekerja bukan dengan majikan asal. Sementara itu, Jamaluddin, seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 46 tahun, dijatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan dan 3 kali sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Hukuman bermula berkuat kuasa pada 13 Januari 2026. Seorang wanita tempatan dipercayai keluar dari rumah. Sebarang maklumat mengenai Nuril Niza Hazurah alias Ruhil Hazurah binti Abdul Hadi berumur 33 tahun hubungi Balai Polis Tutong melalui talian telefon 422-1333 atau talian kecemasan 993 atau Balai Polis berdekatan. Kerja penyelenggaraan kamera di sepanjang Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Kota Batu akan dilaksanakan esok. Kerja penyelenggaraan bermula 8 pagi hingga 5 petang. Jalan lencongan disediakan. Penggunaan jambatan tersebut dinasihati untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.